betapa pentingnya kita untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga di dalam khutbah Jumaat nanti kita akan dengar adalah merupakan setiap khutbah Jumaat akan mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kelebihan takwa? Disebutkan oleh ulama, takwa adalah merupakan sebuah keadaan yang perlu diperolehi melalui hati kita. Sehingga apabila ditanya kepada Nabi SAW tentang takwa, asyara ila sadrihi thalathan, Nabi menunjuk kepada dadanya tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma kama syarahta ibadikas salihin fashrah bina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di dalam keadaan menunggu untuk tibanya waktu salat Jumaat, yang mana duduknya kita di dalam rumah Allah seumpama ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dianjurkan kita untuk sentiasa berada di dalam rumah Allah agar hati sentiasa merasa dekat kepada Allah. Bahkan diajarkan oleh para ulama, saat hati mungkin terlintas untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah, maka bersegeralah untuk masuk ke dalam rumah Allah, duduk di dalam rumah Allah dengan harapan moga-moga akan dikeluarkan lintasan hati yang tidak baik, yang ingin untuk melakukan dosa, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita duduk di dalam rumah Allah. Dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, disinilah tempat ketenangannya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu bagi orang-orang yang beriman, alladzi tatma'innul qulub ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bagi mereka yang membuatkan hati mereka tenang adalah apabila mereka ingat kepada Allah. Dan tujuan adanya rumah Allah adalah untuk agar manusia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu para ulama tidak menganjurkan untuk bercakap di dalam rumah Allah perkara yang berkaitan dengan dunia, karena ianya adalah merupakan tempat untuk manusia memikirkan tentang bagaimana masa depan yang sebenar baginya, yaitu alam al-barzakh, yaitu alam al-qiyamah kelak, yang mana dia akan dibangkit oleh Allah. Saat tersebut akan dia dihisab oleh Allah, dan inilah tempat untuk kita muhasabah. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perbanyakkanlah muhasabah dirimu sebelum datang hari yaumul hisab. Maka dengan itu, tempat yang terbaik untuk seseorang muhasabah adalah di dalam rumah Allah, untuk merenungi bahawa satu hari akan dikembali kepada Allah. Amalan apa yang akan dibawa? Perbuatan apa yang akan dibawa? Apakah yang akan menjadi timbangannya nanti kelak di akhirah? Maka dengan keadaan sebeginilah, di dalam keadaan kita menunggu salat dan seumpamanya, akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berkata para ulama, sesungguhnya al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Yazdad akan bertambah dengan amal salih, dengan amalan-amalan yang salih, termasuk dengan cara kita tafakkur, muhasabah dan seumpamanya, meningkatkan iman kita kepada Allah. Dan akan menurun iman ini apabila kita melakukan dosa, apabila kita melakukan kemaksiatan, apabila kita melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita bermohon kepada Allah, semoga dengan kehadiran kita di dalam rumah Allah, moga-moga menjadi sebab kita dikurniakan muhasabah, mengagungkan Allah,
bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga di dalam khutbah Jumaat nanti kita akan dengar adalah merupakan setiap khutbah Jumaat akan mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kelebihan takwa? Disebutkan oleh ulama, takwa adalah merupakan sebuah keadaan yang perlu diperolehi melalui hati kita. Sehingga apabila ditanya kepada Nabi SAW tentang takwa, asyara ila sadrihi thalathan, Nabi menunjuk kepada dadanya 3 kali dan berkata, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati. Takwa itu tempatnya di hati. Takwa itu tempatnya di hati. Dan para ulama menyebutkan bahawa takwa ini adalah umpama seperti syarikat insurans, yang mana orang-orang yang berada di dunia akan merasa aman apabila mempunyai insurans ini. Dia akan merasa aman kalau dia berada di dalam keadaan takwa. Dan dia bukan sahaja aman di dunia. Kalau insurans mungkin dia akan merasa tenang kalau mungkin dia akan dapat ganti rugi dan sebagainya di dunia. Tetapi takwa, insurans dunia dan akhirah. Keselamatan, jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu di dalam Al-Quran lebih daripada 7 bahagian disebutkan tentang ketakwaan kepada Allah. Maka disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat yang sangat agung yang selalu kita dengar, bahkan kadang ada disangkut di rumah, di masjid-masjid, kadang di rumah kedai dan sebagainya, yaitu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala memberitahu sebuah firman yang sangat agung tentang kelebihan takwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Lahu makhrajan. Jalan keluar daripada apa? Daripada apa segala kesulitan yang akan dihadapi di dunia, jalan keluarnya adalah melalui ketakwaan kepada Allah. Kita orang beriman percaya bahawa di dunia ini kita datang untuk diuji. Maka sudah menjadi sunnatullah di atas muka bumi, ujian akan datang. Dan ujian pula akan datang mengikut tahap iman masing-masing. Sehingga kadang ada orang yang diuji dengan keluarganya, diuji dengan hartanya, diuji dengan pekerjaannya, perniagaannya, segala sesuatu, penyakit dan sebagainya adalah bahagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sudah pun memberi khabar gembira tentang orang yang beriman. Karena kata Nabi, keadaan orang beriman ini sentiasa baik. Dia berada di dalam keadaan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Dia berada di dalam keadaan diuji, dia bersabar kerana Allah. Dan kata Nabi SAW, keadaan tersebut tidak akan mampu dilakukan oleh sesiapa kecuali orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mampu melalui ujian. Hanya orang yang beriman juga yang mampu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran terhadap sesuatu bukan hakikat syukur, akan tetapi kesyukuran terhadap daripada mana datangnya segala nikmat tersebut, sehingga dia melihat dan merasai dan meyakini bahawa nikmat itu datangnya daripada Allah. Ujian pula bukan hanya sebatas dia memandang kepada ujian, tetapi dia memandang yang menguji aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kata Nabi, kalaupun seorang Muslim, seorang mukmin kena duri, terkena duri yang kecil pun, itu sudah menjadi kafarah, pengampunan dosa baginya.
darajat di sisi Allah baginya. Bagaimana agaknya orang beriman akan berada di dalam keadaan risau? Kalau dia sudah mengetahui bahawa dia penuh dengan dosa, setiap ujian adalah bahagian daripada pengampunan dosa. Keadaan ini akan diperolehi bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jalan keluar pasti akan ada. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dalam masa yang sama, rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikurniakan Allah tanpa diduga, tanpa di-expect. Daripada mana tiba-tiba datang rezeki. Dan ini adalah firman Allah. Bukan teman kita yang beritahu, bukan kawan kita, tetapi Allah yang memberitahu. Engkau bertakwa kepada Allah, nescaya aku akan berikan engkau rezeki yang kau tidak duga. Tak tahu daripada mana datang, tiba-tiba Allah akan berikan berkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kata ulama, orang yang bertakwa perlu kepada tawakul, dan orang yang tawakal kepada Allah pasti dia bertakwa kepada Allah. Dia tidak boleh berpisah. Orang yang bertakwa bermakna dia bertawakal. Kalau tidak bermakna dia tidak penuh takwanya kepada Allah. Dan orang yang tawakal pula kepada Allah pasti dia adalah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa fahuwa hasbuh, Allah yang menjaganya. Nah, ini tadi kita sebutkan syarikat ta'min, ini kita katakan insurance tadi. Allah yang jaga, siapa lebih agung? Penjagaan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Suatu ketika disebut dalam sebuah kisah, sebuah kisah diceritakan oleh guru kami, iaitu Syekh Sya'rawi, ulama daripada negara Mesir. Terjadi keadaan tersebut kepadanya, iaitu suatu ketika beliau pernah pergi di suatu hotel yang begitu mahal. Dan kebetulan datang di hotel tersebut ada suatu orang yang bekerja di situ. Dia datang kepada Syekh ini melihat kebetulan di situ ada muktamar, perjumpaan para ulama dan sebagainya. Maka datang satu orang pekerja daripada hotel tersebut kepada Syekh ini dan mengadu keadaannya. Wahai Syekh, aku mempunyai soalan dan aku mempunyai keadaan yang aku risau. Apa? Aku bekerja di tempat ini dan aku terpaksa menjual daripada minuman keras itu, ini dan sebagainya. Dan macam mana jalan keluar? Yakni aku ada keluarga, ada anak-anak dan sebagainya. Kalau aku tinggalkan pekerjaan ini, aku nak kerja apa? Dan aku dah lama kerja dekat sini. Maka apabila disampaikan hal tersebut kepada Syekh Sya'rawi ini, maka beliau hanya menjawab dengan ayat Quran yang kita bacakan tadi, iaitu, wahai fulan, bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, rizki dulu ke takwa dulu? Mana nak kedepankan? Engkau nak kedepankan rizki dulu ke, ataupun engkau nak kedepankan takwa dulu kepada Allah? Kalau di dalam firman Allah, kalau engkau ingin nasihat daripada aku, apa yang Allah beritahu, wa may yattaqillah, takwa dulu, yaj'al lahu makhrajan, jalan keluar akan diberikan Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki tidak diduga, tetapi syaratnya apabila engkau bertakwa dulu, masuk melalui pintu takwa. Kalau engkau dah tahu perkara itu perkara yang haram, kau tetap lakukan, bermakna engkau tidak bertakwa kepada Allah. Maka dia merenungi, baiklah. Setelah beberapa waktu, maka dia telah mengambil keputusan untuk berhenti daripada pekerjaan tersebut. Dengan tawakal kepada Allah, dengan berusaha yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak beberapa waktu, disebutkan oleh Syekh Sya'rawi sendiri, setelah beberapa waktu beliau pergi umrah. Setelah mungkin setahun lebih begitu, beliau pergi umrah. Datang ini fulan kepada Syekh Sya'rawi. Wahai Syekh, kata, naam, dia kata, engkau ingat tak aku? Kata, siapa dia? Kata, aku yang dahulu pernah meminta nasihat kepada engkau saat aku kerja dahulu di negara Arab. Ini dia bekerja, tak silap saya, di Qatar ataupun di Egypt. Aku dulu yang kerja di situ, yang aku datang mohon nasihat daripada engkau dan sebagainya. Taib, bagaimana keadaanmu?
Kata, Alhamdulillah Syekh, aku telah mengikuti nasihatmu. Aku berusaha, aku serah diri kepada Allah, aku tawakal, aku berusaha untuk mengambil jalan takwa tadi kepada Allah. Sekarang Alhamdulillah tidak berapa waktu setelah aku berhenti, tiba-tiba aku dapat offer untuk bekerja menjadi seorang mempunyai pangkat yang lebih tinggi daripada sebelum ini di hotel juga, bidang dia. Tetapi hotel tersebut berada betul-betul di depan Masjid Nabawi. Dia Masjid Nabawi di Madinah. Subhanallah. Berkat takwa kepada Allah, Allah permudahkan sampai akhirnya dia sampai bukan lagi dah sebarang hotel atau tetapi betul-betul di depan Masjid Nabawi, dekat dengan kubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan itu para muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman perlu sentiasa kita naikkan. Ketakwaan kepada Allah perlu kita sentiasa perolehi. Karena ini adalah keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman hanya akan selamat apabila dia mempunyai takwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah lah seseorang itu mampu menjauhkan diri daripada dosa. Dengan takwa kepada Allah lah seseorang itu akan bersegera melakukan ketaatan kepada Allah. Apakah maksud ketakwaan kepada Allah? Kata ulama, ketakwaan kepada Allah adalah engkau melakukan perkara yang diperintah Allah di dalam keadaan ta'ziman, pengagungan kepada Allah. Bukan hanya sebatas mengikuti perintah Allah, tetapi pengagungan kepada Allah. Engkau mengagungkan perintah Allah, dengan itu kau lakukan. Karena engkau mengetahui yang memerintah aku adalah Tuhanku, yang menciptakan aku, yang memberikan rezeki kepada aku, yang kehidupan aku berada di genggamannya. Dan aku menjauhkan diri daripada dosa kerana perintah Allah. Di dalam keadaan juga ta'zim, pengagungan. Bukan hanya sebatas aku tidak melakukan dosa kerana haram. Kebanyakan orang yang mencuri pun tahu pencurian itu haram. Orang yang melakukan zina, perbuatan haram pun mengetahui itu haram. Tetapi yang diperlukan adalah ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengetahui dan meyakini rezekinya, kehidupannya dan sebagainya semuanya adalah daripada Allah. Allah yang memberi. Dengan itu aku menjauhi larangan Allah kerana aku mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi yang saya bacakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu ayah law akhadha an-nas biha lakafathum. Aku mengetahui sebuah ayat, kalau manusia berpegang kepadanya maka akan mencukupi baginya. Cukup baginya sebuah ayat ini. Apakah ayat tersebut? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat yang kita bacakan tadi. Bahkan setengah riwayat disebutkan Nabi mengulang-ulang lagi ayat tersebut, menunjukkan ayat tersebut begitu agung bagi yang merenungi dengan hati yang beriman kepada Allah, bagi yang merenungi dengan tadabbur, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, bagi orang yang beriman, baik ekonomi naik ke turun ke ini ke itu ke, keadaan dia sentiasa tenang. Datang orang kepada orang-orang salihin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Wahai orang saleh, tak tahu cerita ke sekarang harga barang naik? Harga barang naik. Apa kata orang salihin yang tadi iman kepada Allah, yakin kepada Allah? Kata orang-orang salihin, anziluha bittaqwa. Turunkan harga barang tersebut dengan ketakwaanmu kepada Allah. Turunkan harga barang tersebut dengan ketakwaanmu kepada Allah. Yakni kalau engkau bertakwa kepada Allah, engkau tidak akan mempunyai apa-apa kesulitan. Karena pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Pasti akan dipermudahkan rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, apa yang diperlukan kepada kita sebagai orang Islam adalah perlunya kita mempunyai keyakinan kepada Allah. Dan keyakinan tidak akan tumbuh, tidak akan naik, iman tidak akan naik dengan dosa dan maksiat. Itu zaman sekarang kita mendengar begitu ramai, kadang hatta orang Islam sendiri yang kadang boleh jadi disebabkan hanya kerana uang dan sebagainya, sanggup bunuh dirilah, sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan tidak betul.
Hakikatnya apabila kita sendiri, walaupun orang Islam, tidak solat, kita sendiri tidak ada usaha meningkatkan iman kita kepada Allah, kita sendiri tidak bertakwa kepada Allah, walaupun setakat nama Islam, maka tidak akan bertambah apa-apa ketakwaan kepada Allah. Tidak akan hati kita berada di dalam keadaan tenang. Ketenangan akan diperolehi dengan usaha. Dengan usaha kita datang ke rumah Allah, dengan usaha kita untuk mendirikan salat di awal waktu, dengan usaha kita berzikir, dengan usaha kita melakukan segala amalan-amalan yang saleh, bukan melalui jalan dosa. Salat pun dia tidak pernah. Terus dia boleh pula bersangka buruk kepada Allah. Allah janji nak berikan rezeki, aku ni orang Islam tak dapat pun itulah ini dan sebagainya. Kita perlu mengetahui bahawa seseorang itu tidak akan dikurniakan Allah rezeki melalui jalan dosa. Kalaupun diberikan rezeki, itu bukan namanya rezeki, itu hanya adalah merupakan ujian. Boleh jadi hatta kalau dia mempunyai banyak wang dan harta pun, di dalam keadaan dosa dan maasi, itu hanya dipanggil di dalam hadis adalah istidraj, adalah tanda Allah tak peduli kepada dunia. Engkau menggunakan harta untuk maksiat balik, untuk dosa balik, engkau gunakan. Karena engkau nanti tetap akan menghadapi keadaan yang lebih agung, iaitu keadaan di akhirat kelak. Akan ditanya oleh Allah, daripada mana harta engkau dapat? Di mana pula engkau keluarkan? Rezeki ini, wang ni akan ditanya dua soalan. Daripada mana engkau dapat dan di mana pula engkau keluarkan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu disebutkan dalam sebuah kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu. Beliau suatu ketika pernah datang ke masjid bersama dengan khadimnya yang berkhidmat dengan dia. Maka dia datang dalam masjid kebetulan pada waktu itu, maka dia nak salat. Maka waktu dia nak salat, kebetulan ada satu orang tengah duduk di luar masjid. Maka dia beritahu kepada orang yang di luar, tolong sekejap jaga aku punya tunggangan. Datang dengan kuda dia, kata tolong jaga aku punya tunggangan ni sekejap, aku nak masuk nak salat dengan khadim aku ni sekejap. Jadi orang yang kebetulan duduk kat depan pintu tu berkata, baiklah aku akan jaga, jangan takut, engkau masuk. Maka masuklah Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga ghulamnya, khadimnya tadi, masuk dalam untuk salat. Setelah salat selesai, maka dia pun keluar. Nak keluar, tengok-tengok orang yang tukang jaga dah tak ada. Kuda ada dan dia punya lijam, bridle dia tu dalam bahasa Inggeris. Dia punya tempat kudanya tu kan, pemegang kudanya yang di giginya kuda itu dah tak ada. Mana pergi dah tak ada. Ini orang dah curi. Dia dah bawa lari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Ali bin Abi Talib kebetulan di tangannya ada 2 dirham. Niatnya untuk nak memberikan sebagai upah lah, tadi dah tolong jaga. Maka apabila dah tak ada, maka dia pun mensuruh khadimnya tadi, nah 2 dirham kau pergilah, pergi beli barulah, pergi cari dekat pasar. Maka dia pun keluar pergi. Sementara Sayyidina Ali tengah tunggu, dia pun keluar pergi ke pasar. Sampai di pasar, dia mendapati nak beli itu, tengok-tengok ada lijam yang kepunyaan Sayyidina Ali. Bridle tu yang dekat pasar ini kepunyaan Sayyidina Ali, ada beli kat situ. Baik. Rupanya penyamun tadi tu dah curi, dia dah pergi jual balik kat situ. Dia jual dengan harga 2 dirham juga. Maka dia ni pun datang beli kepada orang tersebut 2 dirham. 2 dirham dapat, pergi bawa Sayyidina Ali. Oh Sayyidina Ali, aku beli 2 dirham boleh. Subhanallah, ini kan kita punya. Maka apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Berkata, innal abd la yahram nafsahu rizq al-halal bitarki as-sabr wa la yazdad ala ma qadara lah. Sesungguhnya hamba Allah mengharamkan rezeki yang halal kepadanya dengan meninggalkan kesabaran tadi. Dan wala yazdad ala ma qadara, dia hakikatnya tidak akan bertambah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Di sisi Allah memang dah tertulis. Di Lauhul Mahfuz, di Ummul Kitab dah tertulis memang rezekinya 2 dirham. Tetapi kesabaran diperlukan bagi orang yang beriman tadi. Kalau dia bersabar, dia akan dapat melalui jalan yang halal. Tetapi karena dia tidak sabar, 2 dirham juga tetap tak bertambah pun.
Dapat 2 dirham juga tetapi akhirnya melalui jalan yang haram. Wal'iyadzubillah. Maka dengan itu perlunya kita untuk menambahkan iman, bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita yakin apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih bahawa nafasa ruhul qudus fi raw'i, telah menyampaikan Jibril kepada aku, anna nafsan la takhruj min ad-dunya hatta tastakmil ajalaha. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan keluar daripada dunia kecuali telah sampai ajal yang telah ditetapkan Allah. Wa tastaw'ib rizqaha, dan rezekinya akan disempurnakan. Apa yang dah tertulis daripada awal mesti dia akan dapat. Tak akan dia meninggal kecuali rezekinya dah sempurna, dah habis apa yang dah ditulis oleh Allah daripada awal. Fa ajmilu fi talab, minta dengan cara yang benar. Ambil usaha mencari rezeki dengan cara yang halal dan sebagainya. Wala yahmilannakum istibta'ar rizq an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Dan jangan engkau menundakan ke rezekimu dengan cara engkau meminta rezeki ini dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana fa innallaha la yanal ma 'indahu illa bi ta'atih. Tidak akan Allah berikan sesuatu yang daripada Allah kecuali melalui ketaatan kepada Allah. Orang yang beriman dan bertakwa, kelebihan baginya miskin, kaya, tak ada wang, hatinya tenang. Ketenangan inilah adalah merupakan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya. Orang yang paling selalunya mudah untuk bertawakal adalah orang yang berniaga. Karena apabila dia berniaga, kalau hari ini ada untung, alhamdulillah. Kalau besok tak ada untung, serah kepada Allah. Kalau dia adalah orang yang berniaga, yang amanah, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena perniagaan merupakan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dalam hadis Nabi SAW, at-tajir as-saduq, ahli perniagaan yang jujur, al-amin, dan juga beramanah, yuhsyar, dia akan dikumpulkan nanti bersama para anbiya, para nabi, para siddiq, para orang-orang yang jujur, para orang-orang yang dekat kepada para syuhada, para orang-orang syuhada di sisi Allah nanti kelak di akhirat. Kedudukan yang tinggi akan diberikan kepada orang yang berniaga. Siapa mereka? Dengan syarat orang yang jujur. Berapa banyak orang yang berniaga tidak jujur? Dengan syarat amanah. Berapa banyak orang-orang yang berniaga tidak amanah? Yang akan membuatkan dia amanah, yang akan membuatkan dia jujur adalah apabila dia mempunyai ketakwaan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaanlah yang akan membuatkan apabila datang orang offer wang haram, bisnes haram, wang riba dan sebagainya, hanya dengan takwa dia akan mampu untuk menolak wang tersebut dengan yakin bahawa rezeki yang halal pasti akan diberikan oleh Allah kepadanya. Maka dengan itu adalah merupakan keadaannya orang-orang salihin dan keadaannya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka lah kebahagiaan yang sebenar. Kebahagiaan kerana takwa, kebahagiaan kerana iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kerana yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan itu perlunya kita untuk mengadakan waktu antara kita dengan Allah. Dan waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita paling kurang 5 waktu, iaitu salat kita. Masuklah di dalam salat di dalam keadaan khusyuk. Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara nak meningkatkan keyakinan dan iman kepada Allah, sehingga Nabi kalau nak salat, kata Nabi, salli salatal muwaddi'. Salatlah kamu seolah-olah ini terakhir salatmu. Seolah-olah kau akan meninggal lah lepas ni. Macam mana agaknya salat kita? Pasti kita akan khusyuk. Pasti kita akan benar-benar melakukan yang terbaik. Tetapi apabila kita salat merasa diri kita masih hidup lama lagi, macam-macam angan-angan, bahkan begitu banyak perkara yang akan kita fikirkan pula di dalam salat kita tentang dunia. Betul.
Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga sedikit peringatan ini insya-Allah membawa manfaat kepada kita semua, memberikan kita hidayah, membimbing kita kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami iman yang kuat ya Allah. Tingkatkanlah iman kami, ketakwaan kami kepada kami dan keluarga kami, muslimin, muslimat, di mana saja mereka berada ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang sentiasa mampu bersabar terhadap segala ujian yang Kau uji kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang Kau kurniakan kepada kami ya Arhamar Rahimin. Kuatkanlah keyakinan kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadamu ya Allah, sehingga kami dikurniakan husnul khatimah insya-Allah. Dikurniakan kami husnul khatimah ya Rahman, dikurniakan kami husnul khatimah ya Rahim. Dibangkitkan kami insya-Allah bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama orang-orang salihin dan dimasukkan kami ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.